Hai, selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Cikgu Masyita. Okey, pagi ni cikgu nak mengajar geografi tingkatan 2, bab 1, tajuknya skala dan jarak. Okey, mari kita tengok Okey, yang pertama kita cari maksud apa itu skala. Okey. Skala ialah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey, jarak pula ialah ukuran jauh di antara satu tempat dengan tempat yang lain. Okey. Skala terbahagi kepada 3, iaitu skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, sekiranya pelajar keliru dengan skala lurus mudah dan skala lurus penuh, pelajar boleh lihat contoh gambar di sini. Okey, contohnya yang pertama ni ialah skala lurus mudah. Okey, dan yang di bawah ini ialah skala lurus penuh. Okey, setiap sekatan skala berukuran 1 cm. Okey, maksudnya kalau kita tengok atas pembaris tu, setiap sekatan antara 1 cm 2 cm adalah 1 cm. Okey, ni faham Okey, seterusnya kita lihat pula skala penyata. Okey, skala penyata ni dinyatakan dalam bentuk pernyataan ataupun dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk perkataan. Penyata dinyatakan dalam pernyataan atau perkataan. Contohnya 1 cm di peta mewakili 2 km, ataupun juga 1 cm mewakili 1 meter, ataupun 1 cm mewakili 100 meter, dan ataupun 1 cm mewakili 2 km. Itu contoh. Okey. Yang seterusnya ialah skala pecahan wakilan. Okey. Skala pecahan wakilan dinyatakan dalam bentuk pecahan ataupun nisbah. Unitnya sama dalam sentimeter. Contohnya ada formula yang digunakan. Okey. Jarak di peta 1 cm bahagi dengan jarak di bumi 1 km. Okey, 1 cm bahagi dengan 100,000 cm sama dengan 1 bahagi 100,000 sama dengan 1 nisbah 100,000. Okey, bagaimana pula kita menukarkan skala pecahan wakilan ini menjadi kepada skala penyata? Okey, kita tengok kepada formula di sebelah sini. 1 cm sama dengan 10 mm, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 km sama dengan 1000 meter. Okey, 1 km sama dengan 100,000 cm di atas peta. Okey, apa yang kita buat? Kita kena bahagikan 1 cm itu kepada 1 kilometer, kita akan dapat 100,000 cm. Kalau kita bahagikan 100 cm kepada 100 km ini, dia akan dapat 1 kilometer juga. Okey. Kita kepada tajuk yang seterusnya ialah jarak. Okey, jarak terbahagi kepada 2, iaitu jarak mutlak dan juga jarak relatif. Jarak mutlak ini dinyatakan dari segi jauh, meter dan kilometer. Manakala jarak relatif pula diukur dari segi masa, minit dan jam, dan juga kos ringgit dan sen. Okey, ini adalah perbezaan antara jarak mutlak dan juga jarak relatif. Contoh jarak rumah Ali mengikut jarak mutlak dan relatif. Okey, ini adalah contoh. Jika jarak mutlak jauh rumah Ali dari Pekan Zaga 5 km,
manakala jarak relatif jika Ali menaiki teksi, kos dan masa yang diambil. Okey, Ali menaiki teksi, kos yang diambil ialah RM4. Okey, jika Ali menaiki bas, kos yang diambil ialah RM1. Masa yang diambil jika Ali berbasikal 40 minit. Jika Ali berkereta pula, masa yang diambil ialah 15 minit. Okey. Di sini kesimpulannya, rumah Ali tetap 5 km. Jauhnya tetap sama. Tidak akan berubah. Contohnya, jarak di antara Ipoh ke Bidor 69 km. Jarak itu tidak berubah, tetap 69 km. Okey, kos pula boleh berubah mengikut jenis kenderaan ataupun keadaan. Okey, kos seperti yang cikgu nyatakan di atas ni, kalau naik teksi berapa RM, kalau naik bas berapa RM. Okey, masa pula berapa masa yang diambil untuk sampai ke satu tempat ataupun mengikut jenis kenderaan yang kita guna. Okey, sebagai contohnya, lihat pada gambar. Okey, contoh rumah Afiq dengan sekolah jaraknya ialah 2 km. Okey, jarak itu ialah jauh antara dua tempat. Okey, jika jarak antara rumah Afiq dan sekolah ialah 2 km. Okey, jarak ini tidak akan berubah. Akan berubah sekiranya rumah Afiq ini dipindahkan ke depan. Tapi tidak akan berlaku lah. Okey. Okey. Yang seterusnya adalah jarak. Bagaimana kita mengukur jarak lurus di atas peta? Okey. Alat yang pertama yang kita guna ialah pembaris. Okey, sebenarnya ada 4 alat yang kita boleh guna untuk menentukan jarak di atas peta dan jarak sebenar. Okey, yang pertama menggunakan pembaris, yang kedua menggunakan jangka tolak, yang ketiga menggunakan benang dan yang keempat menggunakan jalur kertas. Okey, untuk jarak lurus kita boleh menggunakan jangka tolak dan juga pembaris. Okey. Tengok macam mana kita menentukan jarak sebenar di atas muka bumi, permukaan bumi dan juga di atas peta. Okey, yang pertama, letakkan pembaris di garisan P dan Q. Tandakan jarak, letakkan pembaris di atas skala lurus dan baca nilainya. Okey, yang pertama cikgu nak tekan di sini, apabila kita menentukan jarak, kita perlu perhatikan skala yang digunakan di atas peta. Okey, skala yang digunakan ialah 1 cm mewakili 2 km. 1 cm mewakili 2 km. Okey, apa yang perlu dibuat? Jika jarak di atas peta ialah 7 cm di atas pembaris, okey, kita ukur pula menggunakan skala lurus. Okey, dapat 7 darab dengan 2 akan dapat 14 km. Okey, faham Okey, kita ke seterusnya. Slide yang seterusnya ialah bagaimana mengukur jarak lurus menggunakan jangka tolak. Okey, alat yang kita perlu ialah jangka tolak. Okey, dia konsepnya sama je dengan pembaris. Untuk jarak lurus, yang pertama, tandakan satu titik di tengah-tengah rumah Afiq dan sekolah. Letakkan kedua-dua hujung jangka tolak pada titik dan tanpa mengubah jarak antara kedua-dua hujung jangka tolak, letakkannya pada skala lurus. Okey, didapati jarak antara bangunan tersebut ialah 3 km. Okey, skala yang digunakan ialah 1 cm mewakili 1 km. Boleh faham Okey, kita next seterusnya. Okey, bagaimana menentukan jarak sebenar dengan menggunakan jalur kertas. Okey, ini kita memerlukan kertas dan juga pembaris.
Okey, yang pertama, bahagikan jarak melengkung kepada bahagian kecil yang lurus. Tandakan nombor-nombor ataupun huruf pada setiap bahagian. Letakkan jalur di letakkan kertas jalur di titik permukaan. Contohnya, pegang kuak. Tandakan panjang jarak setiap bahagian. Letakkan kertas yang telah lengkap ditanda di atas skala lurus untuk mendapatkan jarak sebenar. Okey, bila dah ukur, dah tanda, kita letak kertas tu di atas skala lurus, kita dapat 4 cm. Okey. 4 cm di atas pembaris itu bukanlah jarak sebenar. Apa yang kita perlu buat ialah kita darabkan skala. Dalam skala lurus ini 1 cm 1 km. Apa yang perlu kita buat? 4 darab 1, kita akan dapat 4 km. Okey. Kita seterusnya, slide yang seterusnya ialah jarak melengkung. Okey, bagaimana menentukan jarak melengkung dengan menggunakan benang? Okey, yang pertama kita kena ada benang. Okey, letak satu bahagian benang di kampung Tiong. Mana kampung Tiong? Kampung Tiong kat di sini. Letak benang di tengah-tengah sungai dengan mengikut lengkung sungai besar sehingga ke kampung Sembilang. Okey, luruskan benang dan letak di atas skala lurus untuk mendapatkan skala jarak dan luruskan benang dan letak di atas skala lurus untuk mendapatkan jarak sebenar. Okey, ataupun kita letak je benang tu di atas pembaris, kita ukur dapat berapa. Okey, contohnya kalau kita dapat 4.2 cm, itu bukanlah jawapan yang sebenar, bukan jarak sebenar. Jarak sebenar di atas permukaan bumi ialah kita tengok skala di sini 1 cm mewakili 1 km. Okey, ukuran pada benang ialah 4.2. Okey, apa yang perlu kita buat? 4.2 cm darab kepada 1 km, kita akan dapat 4.2 km jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey, yang seterusnya, okey, ini adalah contoh. Peringatan kepada semua pelajar bahawa setiap kali kita menentukan jarak, perhatikan skala yang digunakan di atas peta. Okey, contoh dalam gambar ini, skala yang digunakan ialah skala apa? Skala penyata. Okay, ini adalah contoh cara pengiraan formula untuk mengukur ketiga-tiga jenis skala. Okey, jarak di atas peta contohnya 4 cm. Skala yang digunakan di atas peta ialah 1 cm mewakili 1 km. Ini adalah skala penyata. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Kita darabkan jarak di atas peta dengan jarak skala 4 darab 1, kita akan dapat 4 km. Okey, jarak di atas peta ialah 3 cm. Skalanya ialah 1 cm mewakili 2 km. Okey, jarak sebenar di permukaan bumi ialah 3 darab 2, kita akan dapat 6 km. Okey, sampai di sini sahaja. Semoga ilmu yang cikgu sampaikan hari ini dapat dimanfaatkan kepada semua pelajar dan selamat belajar. Thank you. Bye.